185. Okey, untuk apa dimasukkan dengan pelan kewangan jangka panjang? Okey. Jangka panjang ni maksudnya dia adalah yang melibatkan apa? Kos yang tinggi sebenarnya. Jangka panjang ni dia melibatkan kos yang tinggi. Yang kedua, jangka panjang ni maksudnya apa? Dia melibatkan tempoh masa. Okey, tempoh masa yang panjang. Okey. Jadi untuk kita nak membina pelan kewangan jangka panjang, ini adalah aspek-aspek yang perlu diambil kira. Yang pertama, kadar inflasi. Apa tu kadar inflasi? Tu tengok zon informasi diberikan. Kadar inflasi ialah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Maksudnya kita punya kadar inflasi ni kita lihat kepada kedudukan ekonomi semasa. Okey. Kadar faedah. Kadar faedah ni apa? Bila kita simpan duit dalam bank, kita ambil apa? Ambil kira jugalah. Berapakah pulangan, berapakah faedah yang akan kita dapat. Dan juga inilah untuk jangka panjang ni. Jadi kita tak boleh nak pastikan kita punya kesihatan diri boleh dicapai ke tak boleh capai. Esok pun tak ada orang yang boleh sahkan esok dia boleh hidup lagi. Kau terus tiba-tiba tak tahu kan. Okey, kita tak tahu. Okey, jadi mari kita lihat contoh 6. Okey. Encik Said dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan berdua 8,000. Pembelanjaan tetap dan tidak tetap 6,500. Nak beli rumah 2 tingkat, harga dia 720,000. Wang pun dah luas banyak 72,000. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Kalau tengok dekat sana, dia punya pendapatan berapa? Duit masuk 8,000. Belanja berapa? 6,500. Jadi ada baki tak? Ada baki berapa? 8,000 kalau tolak 6,500, 1,500 je kan? Maksudnya bulan-bulan dia boleh simpan simpan sebanyak 1,500. Itu pun kalau tak ada apa-apa. Okey. Dia nak beli harga 720,000 harga rumah tu, tapi bukan dia bayar 720,000. Dia nak kumpul 720,000. 72,000, 10% maksudnya. Okey. Dia cadang ni dalam masa berapa lama ni? Dalam masa berapa lama? Kelas. Dalam masa berapa lama? 6 tahun. Membeli rumah dalam masa 6 tahun. Dalam masa 6 tahun ni. So maksudnya 72,000 kalau kita bahagi dengan 6 tahun, setahun dia kena simpan 12,000. Betul? Okey. Kalau tengok dekat sana 12,000 pula bahagi dengan 12 bulan, maksudnya sebulan dia kena simpan 1,000. Betul? Okey. Tadi simpanan dia 1,500. Bagi keluarga Encik saya jumlah simpanan bulanan sebanyak 1,000 bagi sebulan mencapai jangka masa tidak sukar memandangkan jumlah pendapatan sebanyak 8,000. Sebab dia ada lebihan tadi lepas kita ambil pendapatan tolak dengan perbelanjaan, kita ada lagi 1,500. Maksudnya bolehlah. Okey. Simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Said adalah 1,000 sahaja. Okey, untuk mencapai matlamat. Adakah Encik Said bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga 720,000? Berikan justifikasi anda. Okey, kelas. Bila kita beli harga rumah tinggilah ni. Saya boleh katakan 720,000 harga kos yang tinggilah. Okey. Dia tak masuk lagi apa ni sini?
Ansuran bulanan. Takkanlah duduk rumah je, tak beli kereta. Kan? Jadi, apakah dari segi pembelian rumah ni bijaksana ke tak bijak sini? Tak bijak sana, dia bijak sini lah kan? Kalau tengok dekat sini, tidaklah. Kerana dia akan membebankan. Okey, jadi dia tidak bijaksana. Okey, itu adalah berkenaan dengan Encik Said. Okey, yang ini kajian kes Encik Wong pula. Selaku ketua rumah mengamalkan aras pendapatan dan perbelanjaan bulanan seperti ditunjukkan di bawah. Telah berjumpa dengan anda. Kamu lah. Kamu ni apa? Perunding kewangan. Boleh dah bayang-bayang, dah pakai kod dah perunding kewangan ni. Okey. Okey, kalau tengok dekat sini dia kata apa? Dia kata di sini gaji bersih Encik Wong 6,500. Pasif. Dia ada sewa rumah ke sewa kedai 500 bulan dapat. Jadi 7,000. Tolak simpanan tetap bulanan 650, simpanan dana kecemasan 100, maka baki bersih pendapatan dia 6,250. Perbelanjaan tetap 2,900, perbelanjaan tidak tetap bulanan 3,350. Lala sekali. Ada lebihan tak? Tak ada lebihan. Okey. So, Encik Wong datanglah. Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat, manakala isterinya seorang ahli rumah. Mempunyai 2 orang anak berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anaknya sebanyak, ini jangka masa panjang kelas, 150,000. Okey. Dalam masa 15 tahun. Okey. Anda sebagai perunding kewangan membantu Encik Wong untuk membina belan kewangan yang boleh mencapai. Okey, maksudnya di sini 150,000 dalam masa 15 tahun, betul tak? Maksudnya setahun kena berapa? Setahun kena berapa? 150 kamu bahagi dengan 15. Maksudnya simpanan setahun kena 10,000. Kalau kita nak tahu bulanan pula, bahagi dengan 12, maksudnya dia kena ada lebihan sebanyak RM833. Cuba tengok. Hanya dia simpan hanya berapa dekat sini? Simpanan tetap bulanan dia 650. Maksudnya daripada 800 lebih tu 650. Dia kena ada lagi apa? Tambahan lagi sebanyak RM183.33. Jadi awak sebagai perunding kewangan, apa awak punya cadangan? Ni dia cadangan dia. Nampak tak? Awak boleh cadangkan daripada segi apa? Tengok di perbelanjaan tidak tetap. Nih, kamu attack kawasan sini. Attack. Macam nak ni. Nak berperang Kat mana nak attack? Tengoklah. Ni boleh kurangkan melancong. Janji kita nak ambil berapa lagi? RM183.33 lagi tak cukup kan? Betul tak? RM183.33. Jadi carilah. Mungkin melancong tu kuranglah sikit. Ataupun belanja petrol tu kuranglah sebab 800. Dua tu yang paling ni. Cik Wong tak payah pergi gym. Pun boleh tak? Kan? Awak perunding kewangan, awak attack bahagian perbelanjaan tidak tetap. Boleh tak perbelanjaan tetap? Perbelanjaan tetap boleh tak kita kacau dekat sini? Tak boleh. Sebab semuanya adalah wajib dekat sana. Ansuran, kereta, rumah, premium insurance, memang itu wajib. Okey? Jadi kita boleh beri cadangan kalau seperti dalam ni, dia bagi cadangan kurangkan perbelanjaan bagi melancong. Maksudnya kurang dah 25% daripada 500, jadi kurang 125, yang kita nak RM183.33. Ada lagi yang dia nak kurangkan adalah petrol. Sebab petrol tadi 800. Kan? Dia nak kurangkan 100. Target lah. Ini kita perunding. Kita perunding kewangan, maksudnya kita bagi cadangan je. Kan? Yang nak melaksana siapa?
Dia sendiri owner, Cik Wong tu. Okey. Jadi kalau dia dah dapat 225, dia dapatlah tambahan. Okey, itu cara bagaimana. Kalau awak tengok dekat sana, dia ada tambahan 225. Sebab apa? Dah kurang dekat melancong dan kurang dekat belanja petrol. Maksudnya dia bolehlah mencapai matlamat dia, iaitu lepas dia dapat sahaja mana simpanan tadi? Ni 650 ditambah dengan simpanan tambahan ni, dia ada sebanyak RM875. Selama 15 tahun dia dapat 157,500. Itu pelan jangka masa panjang lah. Okey. Jadi walaupun duit yang dia nak kumpul tu adalah lebih dari mencukupi, tapi beberapa faktor perlu dia ambil kira. Antaranya yang ni yang penting ni, kadar inflasi, sewa rumah. Kalau tak dapat tadi tu, nampak ni. Ni pendapatan pasif ni, tiba-tiba rumah dia tak ada orang sewa. Hilang 500 kan? Rugi tu. Cik Wong, ni nampak tak? Sihat. Kita tak tahu kesihatan diri Cik Wong macam mana, sebab dia punya jangka masa panjang tu berapa tahun? 15 tahun. Okey. Tidak ada perkara di luar jangkaan lah. Peningkatan dalam perbelanjaan boleh di atas ini dengan peningkatan gaji, sewa dan pekerjaan sambilan. Okey, itu adalah contoh di dalam kita punya buku teks. Sekarang keluarkan buku PBD. Tolong lihat nombor 5. Ini tadi Cik Wong. Nombor 5 ni Cik apa? Cik Roziman. Okey, tolong tengok soalan ni nombor 5 muka surat 175 174 45. Okey. Okey, gaji bersih Cik Roziman 5970 per bajet. Ni bajet je. Okey, pinjaman bla 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 bla. Jadi jumlah perbelanjaan ini ada dalam kategori apa ni? Ada perbelanjaan tetap, ada perbelanjaan tidak tetap dalam tu Okey. Jadi jumlah perbelanjaan dia ada 4,545. Okey. Sekarang kita tengok apa dia punya plan dia ni. Encik Roziman dia nak memasang pagar. Okey. Okey, pagar sekeliling rumah dalam masa setahun. Kos upah tambahan untuk pasang pagar adalah RM11,000. Okey. Berdasarkan perancangan kewangan Cik Roziman, dapatkah dia mencapai matlamatnya? Okey, cuba lihat dulu. Duit ataupun pendapatan dia berapa? Duit masuk 5970. Duit keluar 4545. Cuba cari lebihan ke, aliran tunai dia lebih ke atau positif ke negatif? Positif. Maksudnya 5970. 5970 tolak dengan 4545. Berapa? Okey, maksudnya dia ada lebihan. Lebihan 1425 sebulan. Okey. Jika awak lihat dalam masa setahun dia nak kumpul sebanyak 11,000. Target dia dia punya sasaran dia ataupun 10 pula. 11,000 dalam masa setahun. Jadi berapakah dalam masa sebulan? Awak bahagi dengan 12. 11,000 bahagi 12 berapa? Kelas 916. Okey, 0.67 lah, 67 sen kan? Maksudnya di sini plus minus RM920 lah. Okey, RM916.67 untuk dia dapat simpan sebanyak 11,000 dalam masa setahun. Cuba bandingkan. Boleh ke tak boleh? Dia ada lebihan 1,425.
Dia nak simpan untuk nak bina pagar dia RM916.67. Boleh tak? Ya, boleh. Okey, jadi kalau tengok dekat sini, adakah dia mencapai matlamatnya? Ya, mencapai. Okey. Ya. Tulis ya. Dia punya jalan kerja dia yang ni lah ni. Kita nak tengok dia punya Allah. Jalan kerja dia yang ini. Dapat sekali semua. Okey. Oh, yang ni tak boleh. Belah. Okey, jadi kita boleh katakan dia boleh capai matlamat kerana dia hanya perlu menyimpan RM916.67, manakala lebihan dia setiap bulan adalah RM1,425. Okey. Adakah pengurusan kewangan Cik Roziman dikategorikan sebagai berhemat? Justifikasikan jawapan anda. Awak kena tengok dulu. Dekat mana? Tengok perbelanjaan dia. Dan juga apa-apalah dekat dia punya ni. Pinjaman rumah, insurans kereta, okey, premium insurans. Tu semua tetap. Ini semua kategori tetap. 3 ni tetap. Perbelanjaan tetap. Okey, bil utility okey. Wah, dapur dia 700.5 Simpanan, dana kecemasan, yuran tuition, pemberian kepada ibu bapa, belian buku, bayaran. Tol dia RM80 je. Belanja petrol 300. Mungkin rumah dekat Okey, so maksudnya boleh kita kata berhemat tak? Kalau awak tengok. Kalau tengok dekat sini, berhematlah. Pandangan saya berhemat. Kerana apa? Kerana satu, dia ada lebihan kan? Betul tak? Yang kedua, kalau tengok ni, dia ada juga apa? Dia ada juga bagi simpanan ni. Simpanan dia, tapi sikit lah simpanan dia, 200. Betul tak? Patutnya dia ada simpanan 10% daripada dia punya apa panggil? Gaji bersih dia tu. Patutnya 500, tapi dia simpan 200 je. Jadi kalau ikut daripada simpanan tetap tu, sikit lah dia ada. Sebab jadi apa-apa dekat dia, jenuh juga ni. Okay, jadi cikgu macam mana? Berhemat ke tak berhemat ni? Kalau kamu kata berhemat, kamu kena justifikasikan. Kenapa awak kata berhemat? Okay, kalau kamu kata tak berhemat, kamu boleh attack dekat sini. Simpanan tetap dia sepatutnya berapa? 10%. Bukan 200. Lebih lah. Sepatutnya simpanan tetap dia adalah melebihi 10% lah. Okey, dia kurang ni 10%. Jadi bagi saya ambil simpanan dia adalah kurang. Jadi dia tidak berhemat. Tidak berhemat. Okay, justifikasi dia kerana simpanan kurang dari 10%. Okey, pada pertengahan tahun, syarikat Encik Roziman bekerja terkesan. Itulah saya dah cakap dah. Tiba-tiba pula ada pandemik. Gaji Encik Roziman dikurangkan. Alahai, sudah jatuh ditimba tangga. 20% potong lagi gaji Dengan menganggap belanjaan tetap dan belanjaan tidak tetap kekal, tidak berubah, nyatakan kesan terhadap matlamat kewangan Encik Roziman. Okey, mari kita tengok. Sekarang kurang 20%. Maksudnya daripada 5970 tolak 20%. 20% kira kepada saya dari 5970 berapa? 20% 2 darab 597 berapa? 1194 Maksudnya dia kurang banyak ni.
Daripada 5,970 dia akan kurang sebanyak 1,194. Maka gaji bersih dia sekarang tinggal berapa? 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 4,776. Ini sekarang dia punya pendapatan. Sekarang kalau kita kira balik, dia punya perbelanjaan adalah 4,545, maka 4,776 tolak dengan 4,545, berapa baki ditinggal? RM231. Kalaulah tinggal 231, dia nak bina pagar dia boleh tak? Ni. Cuba tengok ni. Dia punya target berapa? 916. Oh, mas tu 916. Okey. Dia nak simpan RM916.67 sebulan. Sekarang gaji dia kena tolak berapa? 1,194, iaitu 20%. Jadi, apakah kesan? Terhadap matlamat kewangan. Matlamat kewangan tu dia nak buat apa? Pasang pagar. Maksudnya tak boleh lah. Tak cukup. Jadi maksudnya kesan dia apa? Dia akan menghadapi pengurangan wang lebihan. Berapa dia kurang? 200 daripada 1,425 kepada RM231 sahaja. Ini akan menyebabkan simpanan yang dia perlu simpan adalah RM916.67 tidak dapat dicapai. Jadi apakah nyatakan kesan terhadap matlamat kewangan dia? Jadi kita boleh kata tidak dapat dicapai. Matlamat kewangan tidak dapat dicapai. Kerana apa? Sepatutnya dia simpan RM916. Sekarang dia hanya ada RM231 sahaja. Ini untuk soalan yang ketiga. Okey. Last. Boleh kelas? Okey, last kita pergi soalan nombor 6. Okey. Encik Am. Apa nama dia ringkasnya? Am apa? Ialah seorang juruukur bangunan menerima gaji bersih bulanan 7,640. Dia mempunyai sebuah rumah yang disewakan dan menerima sewa bulanan sebanyak 850. Apa tu sewa? Kategori apa kelas sewa? Budak-budak akaun. Sewa apa? Pendapatan pasif. Okey, setiap bulan Cik Am memperuntukkan 10% daripada pendapatan bulanan sebagai simpanan. Bagus. Nampak? 10% Dan 6% sebagai simpanan dana kecemasan. Bagus. Anggaran perbelanjaan bulanan seperti berikut. Ansuran rumah, kereta peribadi, premium insurans, pelaburan tetap, belanja dapur, utility, belanja petrol, hobi. Okey. Hobi banyak hobi dia. Setiap bulan hobi dia. Hobi apa? Kumpul stamp. Berdasarkan maklumat di atas, sediakan satu pelan kewangan bulanan untuk Encik Am. Berikan satu cadangan yang boleh Encik Am lakukan dengan lebihan atau kurangan pendapatan tersebut. Okey, kita nak buat dahulu kita punya pelan kewangan. Okey, jadi pendapatan dia dekat sini kalau awak lihat dia ada apa? Apa dulu? Gaji 7640, sewa 850. Itu kategori pendapatan. Okey. Jadi kita ada 7650 tambah 850, maka berapa dapat? Pendapatan dia
7640. Okey, ni saya dapat gaji dengan sewa 7640 tambah dengan 850. Berapa dapat tadi? 8490. 8490 ni kita boleh kategorikan sebagai pendapatan, jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan. Okey. Daripada pendapatan tu, kalau awak lihat, dia ada apa yang kita boleh masukkan simpanan. Betul tak dia ada? Simpanan berapa tu? Simpanan dia adalah, simpanan maksudnya duit, bukan duit keluar, tapi duit tu ada lagi dengan kita, cuma kita simpan aside. Kan? 10%. Kira 10% simpanan simpanan 10%. Berapa? Daripada gaji. 10% daripada gaji maksudnya 7640,000,000,764. Betul? Okey, simpanan 764. Lepas tu simpanan kecemasan berapa? 600. Itu pun duit tu ada dengan kita, cuma dia simpan saja. Simpanan kecemasan adalah sebanyak 600. Jadi daripada 8490 tu, tolak dengan 764, tolak dengan 600, awak akan dapat dia punya baki pendapatan dia. 8490 tolak dua-dua ni. 71. Okey, 7126. Itu baki selepas dia tolak dengan simpanan dia. Okey. Sekarang kita akan cari perbelanjaan tetap dulu. Okey, cuba tengok. Dalam jadual tu, mana yang tetap? Ni tetap. Ansuran. Premium insurans pun tetap. Betul tak? Nama pun tetap dekat sini. Pelaburan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tu kategori dia adalah apa? Perbelanjaan tetap. Okey. Dalam kategori perbelanjaan tetap di sini, di sini adalah jumlah perbelanjaan tetap. Okey, berapa apa yang kita ada tadi? Ansuran. Ansuran ada 3 tadi Ansuran yang pertama, ansuran rumah berapa? 1450. Lepas tu dia ada ansuran kereta 990. Ansuran apa lagi? Pinjaman peribadi Okey, loan lah tu. Berapa? 550. Satu lagi. Semua dalam situ. Yang tu nanti kita tambah dia untuk perbelanjaan tetap. Nanti kita jumlahkan dia. Satu lagi yang saya kata apa tadi? Pelaburan. Premium insurans, pelaburan tetap. Premium insurans lah. Insurans dengan pelaburan. Okey. Premium insurans berapa tadi? 175 dengan kita punya pelaburan tetap 1000. Okey. Tambah semua tu, kita akan masukkan sebagai perbelanjaan tetap. Berapa? 4165 Okey. Lepas kita ada perbelanjaan tetap, kita ada apa? Perbelanjaan tidak tetap pula. Okey, jumlah perbelanjaan tidak tetap. Okey, tidak tetap yang mana? Ya, bawah tu semua tidak tetap ni. Kalau awak tengok ada apa?
Dapur, belanja dapur, bil utility, petrol, hobi. 4 tu. Okey, masuk bawah perbelanjaan tidak tetap. Okey. Jadi kita ada di sini perbelanjaan dapur. Yo. Bawah ansuran pinjaman, insuran. Pelaburan. Kenapa nampak macam pelabuhan? Oh ya ke? Ada dalam awak punya ni, tengok dekat sini je ni. Ni. Kak, ni semua yang tu saya ambil dari situ je. Okey. Perbelanjaan dapur, bil utility, petrol, dengan satu lagi hobi. Okey, ini semua perbelanjaan tidak tetap. 640, 300, petrol berapa? 700, hobi 500. Okey, jumlah semua 2140. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, ambil baki pendapatan kita 7126 ni. Ya, awak nak tolak kedua-dua perbelanjaan kita, iaitu perbelanjaan ni awak kena tambah 4165 ni kita kena tambah dengan 2140. 7126 awak akan tolak 4165 tolak dengan 2140. Berapa dapat? Yes, 821 ni maksudnya dia ada lebihan. Faham? Maksudnya aliran positif lah dia. Okey, jadi kalau tengok nombor 2, berikan satu cadangan yang boleh Encik A lakukan dengan lebihan atau kurangan pendapatan tersebut. Apa yang dia boleh buat? 821 tu boleh dia buat apa? Dia boleh buat pelaburan boleh. Lagi apa lagi? 821 belanja awet. Boleh dia masukkan dalam apa? Simpanan dia, tambah lagi simpanan dia. Itu antara kita boleh bagi cadangan. Boleh kelas? Okey, contohlah kalau kita kira tak dapat lebihan, dapat kurangan. Maksudnya negatif. Apa awak punya cadangan? Tak boleh. Ingat perbelanjaan tetap jangan kacau. Yes. Kita tengoklah yang mana yang paling tinggi antara perbelanjaan tidak tetap tu. Yang pertama adalah perbelanjaan dapur. Mungkin kurangkan daripada 640. Mungkinlah tak bolehlah turun 100, tak bolehlah. Mungkinlah jadi 500 ke. Ikutlah supaya kita punya kurangan tu boleh dikurangkan. Kalau contoh kira negatif 200. Jadi kita ambil lah 100 dekat dapur, 100 lagi mungkin kita ambil dekat mana? Ataupun RM50 dekat petrol, RM50 dekat hobi. Ataupun hobi tu teruslah ambil 200 kan? Kurangkanlah sikit hobi tu. Banyak sangat. Nak macam mana hobinya? Okey? Boleh kelas? Okey, selesai dan tamatlah kita punya